Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. 150 kes baru dicatatkan kemarin menjadikan jumlah keseluruhan kes 141,269. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, memaklumkan perkara itu semasa sidang media di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Jumlah keseluruhan kes yang dilaporkan di negara Brunei Darussalam setakat ini ialah 141,269 kes. Statistik harian COVID-19 yang lain pula adalah seperti berikut. Terdapat 2 kes yang dikategorikan dalam kategori 5, yakni mereka yang memerlukan rawatan di unit rawatan intensif ataupun ICU. Manakala tidak ada kes sedang berada di kategori 4, yakni mereka yang memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Sebanyak 170 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh kepada 140,052 kes. Jumlah kes aktif pula ialah sebanyak 999 kes, iaitu 26 kes sedang dirawat di hospital, manakala 973 kes sedang menjalani pengasingan diri di rumah. Dengan adanya program imunisasi kanak-kanak kebangsaan, negara Brunei Darussalam berjaya mencapai dan mengekalkan kadar liputan imunisasi kanak-kanak di tahap melebihi 95% liputan setiap tahun. Statistik kadar liputan imunisasi dalam kalangan kanak-kanak mencapai sasaran Matlamat Pembangunan Mampan 2030. Walau bagaimanapun, Kementerian Kesihatan masih terus akan berusaha menambah baik perkhidmatan yang sedia ada agar pencapaian ini dapat dikekalkan dan juga ditingkatkan. Perkara tersebut antara yang terkandung dalam Perutusan Menteri Kesihatan sempena Minggu Imunisasi Sedunia. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar juga menyatakan antara impak kesihatan yang sangat ketara dari pemberian vaksin kepada anak-anak damit adalah ianya boleh mencegah penyakit, kecacatan dan kematian. Sementara itu, pemberian vaksin bagi mereka yang berisiko tinggi seperti penghidap penyakit kronik, pengendali makanan dan pekerja-pekerja kesihatan dapat memberikan perlindungan dari penyakit-penyakit yang boleh mengancam nyawa yang lazimnya dihidapi semasa umur dewasa. Dalam perutusan, Menteri Kesihatan juga menyatakan program imunisasi yang bersistematik adalah antara komponen yang sangat penting dalam penjagaan kesihatan yang harus diberikan kepada setiap individu dari sejak permulaan usia mereka semasa anak damit sehingga dewasa. Negara Brunei Darussalam sangat beruntung kerana semua rakyat dan penduduk di negara ini dapat menerima perkhidmatan vaksin secara percuma daripada Kerajaan ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam melalui Kementerian Kesihatan. Program imunisasi kanak-kanak kebangsaan adalah salah satu program yang disediakan di setiap klinik dan pusat kesihatan di negara ini. Semua itu adalah salah satu langkah ke hadapan dalam perluaskan akses kepada imunisasi terutamanya kalangan anak-anak damit dan kanak-kanak di negara ini di samping untuk mencapai Matlamat Pembangunan Mampan 2030 dan liputan kesihatan sejagat. Menteri Kesihatan juga mengkongsikan atas komitmen berterusan kerajaan program imunisasi kanak-kanak kebangsaan khususnya di bawah program imunisasi bagi yang berisiko tinggi dan penjagaan kesihatan awam berjaya menjadikan negara Brunei Darussalam sebagai salah satu negara yang diisytiharkan bebas dari malaria pada tahun 1987, bebas dari polio pada tahun 2000, bebas dari campak pada tahun 2015 dan bebas dari rubella pada bulan November 2018. Dalam konteks COVID-19, rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam sangat beruntung kerana kerajaan melaksanakan program vaksinasi kebangsaan bagi COVID-19 secara berperingkat mengikut fasa-fasa yang digariskan dalam strategi vaksinasi negara Brunei Darussalam. Minggu Imunisasi Sedunia disambut setiap tahun pada 24 hingga 30 April. Tema sambutan tahun ini, kehidupan yang berpanjangan.
Majlis Ugama Islam Brunei MUIB menerima wang zakat daripada Takaful Brunei Keluarga TBK dan stesen minyak Koperasi Persatuan Tiba Kotiba. Majlis penyerahan wang zakat berlangsung di Kementerian Hal Ehwal Ugama. Wang zakat berjumlah RM24,777.64 dari TBK diserahkan kepada Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman Menteri Hal Ehwal Agama selaku Yang di-Pertua MUIB. Manakala stesen minyak Kotiba menyerahkan RM65,624.21. 300 orang belia menyertai Majlis Khatam Al-Quran Kumpulan Belia Masjid seluruh negara sempena tadarus Al-Quran dalam bulan Ramadan. Majlis Anjuran Bersama Jabatan Hal Ehwal Masjid dan Ahli Jawatankuasa Takmir Masjid Al-Amirah Al-Hajah Mariam berlangsung di Masjid Al-Amirah Al-Hajah Mariam, Kampung Jerudong. Hadirin berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman Menteri Hal Ehwal Agama. Majlis diteruskan dengan tahlil bagi almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Majlis diselajurkan penyerahan sumbangan daripada Easy Printing Sendirian Berhad bagi anak yatim, fakir miskin dan orang kurang berkemampuan dalam kalangan belia masjid senegara. Juga mengadakan Majlis Khatam Al-Quran, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi dan jabatan-jabatan serta agensi-agensi pihak berkuasa di bawahnya. Majlis berlangsung di Surau Lapangan Terbang Antarabangsa Brunei. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Abdul Muttalib bin Pihin Orang Kaya Seri Setia Datuk Paduka Haji Awang Muhammad Yusof Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Majlis dikelolakan oleh Jabatan Penerbangan Awam merupakan salah satu acara keagamaan tahunan Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi dan jabatan-jabatan serta pihak-pihak berkuasa di bawahnya. ...74 orang anak yatim dan 18 kaki tangan Kementerian Pertahanan menerima sumbangan daripada Kementerian Pertahanan. Majlis berlangsung di Surau Al-Difa, Bolkiah Garrison, Kelmarin. Sumbangan disampaikan oleh Yang Berhormat Pihin Datuk Lailun Raja Major Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan kedua. Majlis bermula dengan bacaan zikir, diikuti bacaan surah Yasin dan tahlil beramai-ramai. Majlis Kebajikan Tahunan pada bulan Ramadan ini dengan dihasrat akan meringankan beban perbelanjaan para penerima dan sebagai persediaan menyambut Hari Raya Aidilfitri yang bakal menjelang. Kementerian Kesihatan dan jabatan-jabatan di bawahnya mengadakan majlis bertadarus dan penyerahan sumbangan wakaf Kementerian Kesihatan sempena bulan Ramadan di Masjid Kampung Serdang. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Diikuti dengan penyerahan wakaf berupa waterjet, komputer riba dan pencetak kepada pegawai hal ehwal masjid berkenaan. Kitab Suci Al-Quran diturunkan sebagai panduan utama dalam memenuhi serta melengkapi kehidupan manusia sepanjang zaman. Dengan membaca Al-Quran walaupun satu ayat dalam sehari akan memperolehi pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara tersebut antara yang terkandung dalam ceramah sempena sambutan Nuzul Al-Quran dan penyampaian sumbangan derma sempena Hari Raya Aidilfitri bagi Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya. Majlis berlangsung di Dewan Banket Jabatan Perdana Menteri. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi kedua. Ceramah bertajuk Al-Quran dan Perkhidmatan Awam dalam era industri revolusi 4.0 juga menyentuh mengenai perkembangan teknologi yang pesat memudahkan manusia menguruskan kehidupan termasuk membaca Al-Quran.
Majlis diteruskan dengan bacaan selawat tafrijiyah dan penyerahan sumbangan kepada 37 kaki tangan di jabatan berkenaan. Majlis dikelolakan oleh bahagian Perkhidmatan Awam Kesejahteraan Antarabangsa dan Media Jabatan Perdana Menteri dengan kerjasama Jabatan Perkhidmatan Pengurusan. Sementara itu, sempena sambutan Nuzul Al-Quran, warga Universiti Brunei Darussalam UBD juga mengadakan majlis khatam Al-Quran dan penyampaian derma. Hadir Dr. Awang Hazri bin Haji Kifli, Naib Chancellor UBD. Majlis merupakan acara keagamaan tahunan anjuran bahagian Hal Ehwal Pelajar UBD bersama Unit Kerohanian dan Khidmat Masyarakat dan Persatuan Mahasiswa-Mahasiswi UBD yang bertujuan menyokong dan menggalakkan pembacaan Al-Quran bagi sama-sama menghayati pembentukan negara zikir. Juga diselajurkan penyampaian derma anak-anak yatim, balu dan mu'alaf warga UBD. Bank Islam Brunei Darussalam BIBD dan kumpulan anak-anak syarikatnya kemarin mengadakan majlis tahlil di Kubah Makam Diraja. Rombongan diketuai oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amiliu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua yang juga pengerusi lembaga pengarah BIBD. Kira-kira 50 orang menyertai majlis tersebut. Majlis penutupan program Al-Quran for Life edisi Surah Al-Kahfi yang berlangsung selama 4 hari diadakan kemarin. Program diungkapkan oleh Badan Sukarelawan Belia Da'i di bawah naungan Urustia Program Keagamaan Belia Kementerian Hal Ehwal Ugama. Awang Haji Abdul Rajid bin Haji Muhammad Saleh, Pengarah Pusat Dakwah Islamiah, dalam ucapannya berkata, program seumpama itu akan dapat melahirkan generasi celik Al-Quran. Empat 42 orang peserta termasuk pemudah cara dan penceramah jemputan menerima sijil masing-masing. Program Al-Quran for Life edisi Surah Al-Kahfi disertai oleh orang awam khususnya belia berumur 17 hingga 25 tahun yang berminat untuk mendalami ilmu pengetahuan Al-Quran di bulan Ramadan. Majlis bertadarus bersama mu'alaf Persatuan Saudara-Saudara Baru Daerah Tutong Bersatu diteruskan lagi petang kemarin. Majlis yang dikendalikan oleh Pusat Dakwah Islamiah melalui bahagian pembangunan mu'alaf, kebajikan mu'alaf dan unit dakwah Daerah Tutong diadakan di Dewan Persatu Kampung Lubuk Pulau. Hadir Awang Alizan bin Haji Ramli, Ketua Bahagian Pentadbiran Pusat Dakwah Islamiah. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah diikuti dengan tadarus. Majlis juga diisi dengan tazkirah bertajuk Memburu Pahala Ibadah pada Lailatul Qadar. Majlis diselanjutkan dengan penyerahan buku panduan siri bimbingan mu'alaf khusus bagi para mu'alaf dan buku-buku terbitan Pusat Dakwah Islamiah. Borang pendaftaran untuk melanjutkan pelajaran ke Sekolah Menengah Arab Laki-Laki Hasnal Bolkiah Smalhab dibuka selama 2 hari sehingga hari ini. Borang boleh diperolehi mulai pukul 8.30 pagi hingga 12 tengah hari di Blok B Sekolah Menengah Arab Laki-Laki Hasnal Bolkiah. Untuk pelajar lepasan Sekolah Arab Sultan Haji Hasnal Bolkiah dan Mahat Islam Brunei, dapatkan borang di bilik 1 Galeri Smalhab. Sementara pelajar lepasan Sekolah Ugama Arab Menengah Perempuan Raja Isteri Pengiran Anak Haji Salihah dan Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hasnal Bolkiah boleh mendapatkannya di bilik 2 berdekatan Galeri Smalhab. Borang boleh diperolehi dengan harga RM2.50 dan dikembalikan pada hari-hari bekerja tidak lewat pada hari Sabtu 30 April 2022 sebelum pukul 12 tengah hari. Hanya seorang wakil dibenarkan untuk mengambil borang pendaftaran sama ada pelajar, ibu bapa atau penjaga.